أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Lampu ya? Satu line. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Wan nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Suraqallahul azim. Sekiranya Allah memberikan pada kalian bantuan, nescaya tidak ada satu kuasa dan seorang pun yang mampu melawan, yang mampu mengatasi, yang mampu menghancur kalian. Namun sekiranya Allah membiarkan kalian tanpa sebarang bantuan, syafaat dan pertolongan, dan tiada siapa jua yang mampu membantu dan mempertahan serta membela kalian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan sesungguhnya orang beriman itu kepada Allah jualah disandarkan seluruh penyerahan, penyembahan, kebergantungan, tawakal kehadrat Allah Azza wa Jalla menjadi bukti dan saksi bagi hamba-hamba yang beriman. Suraqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita masih lagi syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang perasaan, kasih sayang, kekuatan untuk sama-sama kita menekuni dan mentadabburi. Fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Syukur Allah memberikan masih lagi untuk kita berteleku dan bertafakur dalam kita membicarakan tentang satu susuk tubuh yang dalam diri kita mengalir darahnya, dalam diri kita mengalir doanya, dalam diri kita mengalir wasiatnya, dalam diri kita mengalir tinggalan dan warisan, dalam diri kita mengalirnya perjuangan dan pengorbanan untuk diteruskan, bukan dihentikan. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah untuk malam ini kita masih lagi membawa, melebar luaskan lagi insya-Allah perbincangan, masih lagi berkisar tentang satu susuk tubuh yang telah meletakkan kita dalam zon keselesaan, ketenangan, kekenyangan, kemerdekaan seperti yang kita kecapi dan nikmati hari ini disebabkan asbab daripada susuk tubuh inilah. Maka apa yang kita kecapi, apa yang kita miliki hari ini adalah daripada hasil tangan ayahanda kita yang bernama almarhum Sultan Abdul Hamid II Ibn Sultan Abdul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah
wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 137. Petikan dan sedutan ayat keramat yang sering kali dilafazkan. Maka saya nak menganjurkan kepada tuan-tuan, kita boleh ambil ibrah dan pengajaran akan wasiat dan qudwah yang ditinggalkan oleh baginda almarhum Sultan ketika Hun Kerem ataupun Kizil Sultan ataupun Red Sultan ataupun Sultan Abdul Hamid II ketika berada dalam kesulitan, diancam, ditentang, diserang segenap penjuru. Maka antara kekuatan baginda tuan-tuan, insya-Allah yang ni pun kita boleh buat. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita berada di persimpangan, kita berada dalam kelemahan, tak tahu nak buat apa ni, nak mencari kekuatan di celah kelemahan, nak mencari persamaan di celah perbezaan, nak mencari kejernihan di celah kekeruhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak cari jawapan di celah persoalan, maka ayat yang menjadi satu amalan harian, amalan rasmi, fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Maksudnya makalah jangan khawatir wahai Muhammad dan umat Muhammad, nescaya Allah akan memeliharamu daripada kejahatan musuh. Surahul Azim. Tuan-tuan, insya-Allah, the last great leader of Ottoman Empire, the last great leader, pemimpin hebat yang terakhir, pemimpin yang memiliki super power, the genius man of leader, the genius leader dalam Ottoman Empire tuan-tuan, ataupun kita boleh sebut sebagai seorang superman, lelaki yang superman, lelaki yang outstanding, jasad yang biasa namun pemikiran yang luar biasa, lembut pada pandangan namun tajam pada penglihatan, lunak pada pertuturan namun tegas pada arahan, sederhana dalam urusan namun seringkali terkehadapan dalam percaturan pada musuh, diam dalam renungan namun tangkas laju dalam pemikiran, sibuk dalam pentadbiran namun mempunyai waktu santuni rakyat bawahan, bijak dalam politik namun jenius dalam percaturan strategik. Itulah antara ciri dan karakteristik yang boleh kita lukis gambarkan mengenai susuk tubuh Sultan Abdul Hamid. Tuan-tuan, manusia Abdul Hamid II ini seorang sultan yang sering kali dikenali sebagai tegas, seorang yang sangat tegas dan keras ketika berhadapan dengan, bila berbicara tentang syiar, tentang agama, tentang masjid, tentang umat, tentang develop, tentang daulat, tentang negara, maka automatically wataknya akan menjadi serius, wataknya akan menjadi tegas, sebab ini bukan urusan main-main. Tetapi bila berbicara tentang anak perempuan, berbicara tentang kanak-kanak, al-yatama wal masakin, rakyat-rakyat mustad'afin, maka karakter baginda totally change 360 darjah, menjadi orang yang paling santun, lembut, penyayang. Tak ada orang, tak ada ayah yang seumpama itu pada zaman itu. Jadi manusia yang mempunyai dua wajah ketika berada dalam dua situasi dan dua golongan audien yang berbeza, klien yang berbeza. Ketika kliennya musuh, tegas keras. Ketika kliennya adalah umat dan rakyat, terutamanya al-yatama wal masakin, anak-anak yatim, rakyat-rakyat marhain, maka watak dan wajahnya berubah. Senang dan dekat senang untuk didekati dan dekat untuk disenangi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara kekuatan dan sumbangan yang kita nak tengok, sentuhan magis, apa yang ditinggalkan oleh baginda Sultan Abdul Hamid II, yang tuan-tuan dipaksa untuk kenal. Umpama macam itulah. Sebab mungkin tuan-tuan tak pernah dengar dan tak pernah kenal susuk tubuh ni. Jadi asbab daripada kuliah kita ni, seolah-olah tuan-tuan, saya sedang memaksa tuan-tuan untuk mengenali manusia ini yang sangat besar jasanya. Tuan-tuan, 18 sekolah profesional, 51 sekolah menengah, puluhan hospital, 90% hutang daripada 300 juta lira dalam hanya tempoh beberapa bulan, bertukar dan
turun 190 juta dan tinggallah 30 juta. 90% tuan-tuan tak sampai setahun. Macam mana perintah Sallallahu Alaihi Muhammad? Kalau kekuatan sultan ataupun menteri besar dalam setiap negeri, dia ada KPI, dia ada pencapaian, dia ada key indicator dia, apa yang dia nak capai. Dalam setahun, aku nak pastikan orang miskin kurang, tak boleh basmi. Sebab miskin akan terus ada sampai hari kiamat. Boleh hanya mampu diurus dan dikawal dan direndahkan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tahun pertama aku lantik jadi sebagai MB, sebagai Exco, aku nak pastikan dalam kawasan ni ada 3 masjid. Setahun aku target 3 masjid akan terbina hasil air tanganku. Tu target orang yang ada misi akhirat. MB akhirat, Exco akhirat, Sultan akhirat. Setahun, 2 tahun, apa nilai agama yang mesti muncul dan lahir daripada air tangan aku. Ini 3 tahun perintah, 10 disko. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah semenjak saya jadi YB ni, Alhamdulillah 10 disko berjaya dihasilkan. Alhamdulillah. Siap Alhamdulillah tak tahan tu. Contoh muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Jadi dengan nilai apa yang dilontarkan, maksudnya Sultan Abdul Hamid II ni manusia yang seiring dengan tindakan, pertuturan, percaturan, tiada manifesto. Tindakan, keputusan, kejayaan, pencapaian, mengatasi manifesto. Tak dan nak buat manifesto, hasil dah ada dah. Tuan-tuan. Tak dan nak berjanji pada rakyat, hasil dah ada. Roti dah tersedia di hadapan pintu rumah. Duit dah transfer masuk dalam akaun rakyat. Tak dan berjanji lagi. Bukan saya kata tak dan berjanji. Tak dan pilihan raya lagi. Hasil rakyat dah nikmati. Ini susuk tubuh manusia. Sebab tu saya kata tuan-tuan dipaksa untuk kenal. Dahsyat tak dahsyat manusia ini. Tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid II ni dia berbeza dengan sultan-sultan abang-abang, senior-senior. Senior-senior tok nenek moyang yang sebelum tu. Sebab apa? Sebelum-sebelum tu, dari zaman Ertugrul, Osman, Orhan, Bayazid, sampailah Sultan Murad I, Murad II, Sultan Muhammad Al-Fatih, hampir more than half, lebih daripada separuh sultan-sultan Ottoman diangkat dan isytihar dimasyhurkan menjadi sultan pada usia belasan tahun. Tak sampai 30, paling tua pun 20-an. Kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih, kali pertama diangkat pada usia tingkatan 2, tak ada ambil PMR, tak ada ambil SRP, tak ada ambil PT3 lagi. Tak ada ambil PBD lagi, dah jadi sultan lah. Sultan bro, bukan ketua darjah. Anak kita jadi ketua darjah, ketua tingkatan, balik buat kemai. Jalan macam ni lah. Awak ni abang jalan buat kemai. Abang jadi ketua darjah, baru tingkatan 2. Ketua darjah baru. Ini bukan ketua darjah tuan-tuan. Sultan, empire. Pada umur tingkatan 2, tingkatan 4. Lucuk jawatan, ayah dia ganti balik. Sultan Murad II. Sehinggalah dilantik menjadi rasmi kembali. 3 kali jadi sultan. 14, 16, 19. Tingkatan 2, tingkatan 4, STPM. 3 kali jadi sultan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tetapi Sultan Abdul Hamid II dimasyhurkan pada usianya sekitar sama dengan usianya hampir dengan sama usia dia memerintah 33 tahun. Dia diangkat ketika usianya 33 dan 34. Plus minus 34 tahun. Maksudnya dah senior dah berbanding tok nenek moyang yang belah-belah dah jadi sultan dah usianya. Namun bukan itu yang menjadi ukuran. Sebab beza sultan-sultan sebelum ni, mereka terima jawatan dimasyhurkan dalam keadaan empire tu teguh, kukuh, utuh. Conquering the world. Tapi berbeza dengan ayahanda Sultan Abdul Hamid II. Dia terima jawatan dalam keadaan macam ni. Tunggu masa nak jatuh. Tunggu masa nak runtuh. Tu pun tuan-tuan, secara logik akal, dah runtuh dah pun. Ketika dipegang oleh Sadradam Midat Pasha. Saya pernah sebut sebelum ni, Sultan di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, paling kurang 5 orang Perdana Menteri yang khianat dan belot. PM tak boleh harap untuk zaman Uthmaniyah. Zaman tu Perdana Menteri mencalari dan mengkhianati Sultan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Jadi kita tak terkejutlah jumpa menteri-menteri yang zaman kita yang belok, yang khianat, itu biasa. Sebab zaman dulu dah ada dah. Jatuhnya empayar Abbasiyah, Umayyah bukannya musuh, bukannya kita kalah pada senjata dan tentera. Semua because of what? Because of internal factor. Benda semua benda dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Adik-beradik, sepupu sepapat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua akan belajar daripada pengkhianatan yang lalu. Jangan menjadi anak yang khianat pada, jangan jadi adik yang khianat pada abang. Jangan jadi ayah yang khianat pada anak. Jangan jadi ayah yang khianat pada anak. Jangan jadi jemaah yang khianat pada tok imam. Jangan jadi AJK yang khianat pada presiden, pengerusi. Jangan jadi pengerusi yang khianat pada jemaah dan jawatan kuasa. Itu nilai yang harus kita belajar. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan jangan jadi anak murid yang khianat pada tok guru. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Contoh khianat pada tok guru, jumpa tok guru tak ajak makan. Tu khianat tu namanya. Contoh. Okey, tak kenal contoh tu Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sebelum kita tengok secara lebih lanjut dan lebih dalam, tuan-tuan, tajuk ni dia memang makan masa sikit. Kalau tuan-tuan tengok pada siri Paitat pun, dia makan 5 season, satu season 30 darab 5 plus minus 150 siri. Kita baru 2 siri, tuan-tuan. Ada 148 siri. 148 bulan. Berapa tahun? Kalau dikira macam tu lah kan. Okey. Tuan-tuan, memiliki 3 orang adik-beradik, seibu dan seayah. Ayahnya Sultan Abdul Majid dan ibunya daripada Kaukasia yang bernama Tirij Mujan Kadin, daripada orang yang berkulit putih. Kaukasia ni dia berada wilayah di antara Georgia nak masuk ke Rusia, di atas Turki. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkahwin dengan ayahnya daripada wilayah Anatolia. Berkahwin, cerah sama cerah, putih sama putih, lahirlah anak pun putih. Tuan-tuan nak bayangkan putih mereka ni, tuan-tuan tengok saya lah, lebih kurang lah. Ada yang tak perhati ke? Lebih kurang macam tu lah, plus minus. Dia kalau kurang pun sikit lah. Okey. Ketika ibunya wafat, tuan-tuan, ketika anak Sultan Abdul Hamid II ni, kita pergi daripada bawah balik. Sultan Abdul Hamid II masih kecil. Jadi dia macam Nabi Muhammad tak kenal ayah ketika lahir. Sultan Abdul Hamid II kenal ayah, kenal mak, tetapi tak sempat merasai hangatnya sentuhan ibu sebab meninggal waktu kecil. Maka menjadi yatim piatu dan dibela dan dijaga oleh Rahime Perestu Kadin, ibu angkatnya yang akhirnya dikahwini oleh ayahnya. Ibu tiri akhirnya menjadi ibu angkat. Ibu angkat menjadi ibu tiri. 3 beradik, abang kakak sulung Naime. Dan juga adik bongsu putra Muhammad Abid. Punya sayangnya mereka 3 beradik, punya rapat dan dekat seibu seayah ni, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, menyebabkan dua-dua ni Allah ambil nyawa awal. So tinggallah Sultan Abdul Hamid II ni menjadi anak tunggal lah. Daripada 3 beradik, 2 orang Allah ambil awal, meninggal awal sebelum sempat besar secara depan mata. Kak sulung dan adik meninggal disebabkan sayang sangat kat kak dan adik, sehingga bila anaknya dia berkahwin, dia letak anaknya Abid dan juga Naime antaranya, walaupun isteri berbeza. Nak bagi tahu roh adik-beradik dia berada dalam anak generasi keturunannya. Bagi tahu betapa rapatnya family yang kita kata hubungan yang tidak berantakan, orang yang sangat menjaga hubungan kekeluargaan. Itu dari segi kita tengok pada hubungan kekeluargaan. Tuan-tuan, lanjutkan bicara apa yang ada pada tubuh ini. Perjuangan awal Sultan Abdul Hamid II ini, tuan-tuan, dia telah berjaya, almarhum baginda telah berjaya membebaskan kemerdekaan. Membebaskan Urtab Uthmaniyah, kemerdekaan perjuangan yang pertama apa dia? Membebaskan kerajaan daripada tanzimat ataupun reformasi ataupun kerajaan yang berkiblatkan barat. Maka misi dan visi dia apa? Aku kena keluar, aku kena lepas. Bukan hanya lepas dan bebas. Boleh tahu tu. Lepas bebas daripada cengkaman apa? Cengkaman PM dia, Perdana Menteri dia yang berhati British, yang berhati Inggeris, yang berhati Barat, muka Turki.
Muka Turki berhati Inggeris. Oi, muka Turki. Muka Turki berhati Yahudi. Ketika ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhirnya 2 tahun yang kita bincang dah hari itu, 2 tahun tak boleh buat apa, boneka. Sehinggalah 18 Februari 1878 merdeka. Allahu Akbar, fasayakfikahumullah. Tentu ingat ayat yang kita bacakan tadi, fala ghaliba lakum ya ghaliba illallah. Ayat yang kita baca sama-sama hari itu. Jadi saya dah kongsi kepada tuan-tuan 2 ayat rasmi yang menjadi sebutan dan amalan Abdul Hamid II. Yang pertama apa dia? Masih ingat? Ya ghaliba illallah. Yang kedua, fasayakfikahumullah. Dua-dua ayat Quran. So ambillah amalan, dapatlah saham dekat Sultan Abdul Hamid II dan saya pun tumpang sikit. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka berjaya membebaskan daripada cengkaman Inggeris dan Yahudi yang ketika itu telah cuba meruntuh luluhkan Ottoman Empire ni. Yang secara teori dah jatuh dah. Tapi asbab manusia yang berhati wajar, yang bersyiar agama ini tuan-tuan, ketika mana Inggeris dan Yahudi keliling kelalang tu, mereka mengharapkan Sultan Abdul Hamid II ni dia mengikut jejak abang Pak Menakan dan ada yang sekutu kuncu-kuncunya, Sultan Murad dia, Sultan Murad V sebelum tu. Sebab apa? Sultan Murad II ni, Sultan Murad V berkiblatkan dia pro Freemason, dia pro Barat, yang beragak liberal dan terbuka. Jadi mereka mengharapkan Sultan Abdul Hamid II ni macam tu juga. Tengok-tengok, oh, silap besar lah dia ni rupanya orang yang ahli sunnah wal jemaah totok punya, yang tak akan membiarkan seinci bumi Turki dicalari dan dicemari. Muslimin dan muslimat. Akhirnya tuan-tuan 1878 beliau memecat Sadradam Midat Pasha, memasukkan parlimen, membentuk konstitusi baru di bawah pentadbiran khalifah dan diisytiharkan Sultan memiliki dan mempunyai kuasa penuh dalam daulat dan develop diraja. Daulat tuanku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka Sultan telah berjaya mempertahankan institusi diraja sebagai lambang, syiar, tempat rakyat berteduh, menjadi pelabuhan umat untuk berlabuh, benteng senjata yang ampuh. Tuan-tuan, bila kita melihat kepada apa yang Sultan dah buat, Sultan telah berjaya mempertahankan institusi khalifah dan diraja. Yang ni yang saya kongsikan pada pertemuan yang lalu dan pada seri baru-baru ni, nak beritahu bahawa ini yang menjadi misi Inggeris, Yahudi, British, semualah kecuali Jepun. Kalau tuan-tuan tengok pada karakter-karakter penjajah tuan-tuan, kebanyakan penjajah mai ni, utamanya Portugis dan Inggeris, Francis Light, mai memang untuk melumpuh dan melondehkan sistem diraja. Sebab raja, lagi mana raja ada, umat akan berpaut pada satu teduhan yang power, payung tu, nakhoda. Maka Sultan berjaya mempertahankan institusi diraja. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila berbicara tentang Sultan, masih segar, bugar dalam ingatan kita. Baru-baru ni, minggu lepas, 2 minggu lepas, bila ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong turun ke tempat saya di Lahad Datu, bagaimana tuanku menyenangi dan menyantuni rakyat sampai ke bawah, sampai ke dasar, turun sampai ke kampung-kampung yang tak pernah Sultan lain sampai. Bukan sekat Sultan, Ketua Menteri sendiri, negeri sendiri pun tak pernah kenal, tak pernah sampai tempat tu. Ini agung daripada istana diraja yang penuh dengan takhta mahkota istana. Tiba-tiba boleh meninggalkan selesa. Macam itulah meninggalkan pakaian istana. Sejibit tuan-tuan, saya tengok ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Abdullah dan Tuanku Permaisuri Hajah Azizah Aminah menitih air mata. Saya terbayang, ya Allah, inilah watak-watak yang pernah dimainkan, karakter sebenar seorang khalifah. Kita rindu zaman tu. Inilah ya Allah, memang the amazing moment. Kalau tuan-tuan boleh ambil part Sultan tu, ni kerja editor. Ambil part Ketua Baduli yang Maha Mulia, gabung dengan apa yang Sultan Abdul Hamid dah buat. Tuan-tuan akan rasa meremang dia punya, oi, ini yang Sultan Abdul Hamid II nak pesan kepada sultan-sultan. Cuma pesanan tu tak sampai. So mudah-mudahan rakaman video kali ini akan sampai ke Istana Diraja.
Mudah-mudahan istana negara ataupun istana negeri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak mengembalikan momen-momen kerinduan kehebatan zaman khalifah. Sultan-sultan ada ni hebat dah sebenarnya. Cuma kita nak suntik roh lagi, nak tambah lagi. Tuan-tuan, Laksmana Bentan datang menyembah, merendah diri walaupun gagah. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Asah kapak, tajam beliung. Tebang kikiri, kayu berduri. Tuanku umpama kemuncak payung, patik di bawah berteduh diri. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka menggambarkan bahawa apa yang ditinggalkan oleh Kebah Duli Yang Maha Mulia, saya sebut banyak kali benda ni agar diulang siar, nak bagi tahu bahawa maksudnya ala Sayyidina Muhammad, kita dah ada dah roh khalifah dalam kesultanan, kita dah ada. Macam mana sultan turun, senang untuk didekati dan dekat untuk disenangi, sehingga kan tuan-tuan boleh tengok satu babak yang Tuanku Permaisuri menitis air matanya, air matanya tertitis depan, sehingga kan bila bawa kereta tanpa ada tanpa ada driver, bawa kereta, bawa keluar tangan, pegang, semua berebut tangan, macam itulah tuan-tuan. Sebab orang Sabah ni memang tak pernah terau Ustaz Manis pi pun dia peluk cium, patah lagi sultan. Kan? Itu tempat saya sebut lebih sikit lah, bagi kredit tempat aku, suka aku ha? Boleh lah tu. Saya 6 tahun di situ, jadi saya berhak dan saya layak untuk memperkatakan benda ni. Kerakyatan saya 6 tahun. Lah Datu. Ampun tuanku, terima kasih. Tuanku menjunjung kasih kerana sudi memilih tempat patik. Oh, tempat patik, mengaku tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apa yang ditinggalkan, merasai denyut nadi rakyat jelata ke ilmu kepimpinan. Daripada nilai kerendahan seorang khalifah, kita nak tengok tuan-tuan, ilmu kepimpinan yang ada pada Sultan Abdul Hamid II ni. Saya nampak bila kita bicarakan tajuk ni, seolah-olah, bukan seolah-olah lah. Okay? Bila kita bongkar balik, mudah-mudahan adalah kod-kod lah kan, pimpinan, tak kira lah, Exco ke MB ke, sampai ke telinga dia, rakaman-rakaman ni, kod. Mudah-mudahan amin. Terjentik dan tersuntik seorang dua pimpinan, tak kira lah, mana-mana peringkat MB ke, Exco ke apa, orang kita kata ataupun ketua kampung sekalipun, cerita-cerita tentang pemimpin ni kalau boleh biar dia tersentuh dan menyentap jiwa. Kok-kok lah akan sampai benda ni. Ada, kalau tak banyak, satu pun jadilah nilai ibrah yang kita boleh ambil. So tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika untuk memilih laluan azan. Azan apa? Boleh, silakan.
Barat sistem. لا حول ولا قوة إلا dia bersir, dia bersir. Allah. umur hafiya. La ilaha Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah semoga syiar azan dan syiar yang tinggal oleh baginda almarhum Sultan akan terus bergema dan berkumandang di udara. Tuan-tuan, tajuk Khalifah Utsmaniyah ini menjadi silibus dan kurikulum SPM tingkatan 5. Jadi tuan-tuan kena saran dan kena ajak anak-anak. Ini bukan hanya untuk ni, jadi antara manfaat lain. Tahun lepas soalan keluar, sebutkan antara dua tokoh nama Sultan. Saya jaga SPM. Nama pemimpin dan dua sumbangan. Jadi dah ada ni jawapan skema dah. So ini merangkap all in. So ambil manfaat. Jadi ada anak-anak calon SPM tahun ni, tahun depan. Jadi ini semua termasuk dalam gagasan dan juga tajuk silibus tingkatan 5 bahagian sirah. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Ilmu kepimpinan yang ada sallallahu alaihi Muhammad dapat the skills of administrative, skill pengurusan pentadbiran dan juga military dan juga leadership yang ada. 9 tahun duduk dengan ayah almarhum Sultan Abdul Majid, dibawa oleh ayahnya yang sangat progresif, yang sangat laju dan maju dalam tindakan. Maka 9 tahun yang pertama ayah bawa pergi ke Paris, pergi ke London, pergi ke bumi-bumi Eropah. Maka dia belajar bagaimana ayahnya mencatur dan mengatur. Maka ilmu terus absorb. Itu awal, pendidikan awal. Satu. Yang kedua, dalam istana dia panggil sistem Endirun. E-N-D-E-R-U-N. Endirun. Dan juga Dev Sirme. Ini kalimah sistem yang diguna pakai, sistem pentadbiran diraja yang dalam istana Bayer Beli, istana Topkapi, istana Yildiz Sarai. Antara tok-tok guru dibawa untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya, bukan tidur atas katil istana. Yang ni saya pernah sebut dah. Tuan-tuan, insya-Allah saya akan bawa jemaah Turki pada bulan 2, sekali kita promosi sikit. Ya. Dalam Topkapi Sarai dia ada tempat yang tidak diletakkan katil. Nak bagi tahu sultan-sultan mengajar anak dia, hang jangan tidur, jangan rasa terlalu terlena dan selesa atas mahkota dan istana. Hebat tak hebat? Bagi depa istana ni bukan syurga dunia. Walaupun memang hakikat dia kita kata istana syurga dunia lah, tapi mereka cuba mengeluarkan doktrin tu. Anak-anak Sultan Ottoman, hampa jangan rasa syurga ni, istana ni syurga dunia. Kalau tidak, hampa akan terlalu selesa dan hanyut. Tu nilai hubbud dunia. Jangan ada. Okey, apa sumbangan? Jom kita tengok tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab ada antara evidence yang saya bawa pada malam ni, evidence yang masih panas. Nak tunjuk yang tu sebenarnya. Jangan tengok. Jangan tak tengok. Jangan balik ni. Okey, antara sumbangan kita mulakan dengan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, sumbangan pembinaan tentera. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam Paitat punya siri dokumentari pun,
antara kebanggaan dan lambang syiar kerajaan Turki adalah pembinaan ataupun adanya sistem Janissary ataupun sistem pasukan elit tentera diraja. Tentera yang kok mana pun dia akan sentiasa ada dengan sultan membela. Bukan bermaksud sultan tak kuat, sultan dia memang power dah. Tapi nak beritahu sultan membina dan merekrut rakyat yang menjadi tentera yang hampa bukan bela aku, tapi hampa bela agama yang ada dalam diriku. Hampa bukan bela diri jasad aku, tapi hampa bela semangat dan syiar yang ada dalam diriku. Hampa bukan bela susuk tubuh aku, tapi hampa membela roh Nabi Muhammad yang ada dalam jasad tubuh aku. Tu nilai dia. Akhirnya tentera dibina umru hafiyeh. Yang kedua, pasukan yang disebut sebagai Hamide Alailari ataupun Regimen Hamidi. Sallallahu Muhammad, Hamide Regimen. Yang ketiga, tentera Jani ataupun Janissary. Yang ni yang diwarisi oleh zaman Sultan Muhammad Al-Fatih dulu. Ini pasukan tentera elit. Sebab tu bila tuan-tuan tengok, saya antara manusia yang bila mana-mana tengok pasukan, kita tengok sama ada pertunjukan 5 ataupun sambutan hari kemerdekaan, pandangan saya akan tertumpu dan terfokus pada kawat, pada yang tentera. Saya tak tahu saya ada jiwa kat situ. Walaupun body saya, okay, malu nak sebut kan. Bukan tak layak. Belum masa dia. Underweight. Nak angkat senapak pun tak larat pun kata kan. Okay? Tak apalah, tapi ruh dan semangat kita ada. Sebab tu kalau saya baca khutbah dalam camp, saya jadi lain. Jadi lain terusnya. Tak tahu dia punya main semangat tu tak tahu macam mana. Sallallahu Muhammad. Saya pernah satu hari program dengan Division 2. Program ketenteraan ni saya ada bentangkan semua satu modul tahajud dalam ketenteraan. Diwarisi oleh Usmaniyah. Lepas tu Panglima dia minta, ustaz boleh tak saya nak pinjam slide ustaz, bukan dia pinjam, ambil terus. Nak bentangkan dia dekat kementerian. Saya tak tahulah jadi apa. Dia bawa slide tu. Panglima Div 2, Division 2. Halilintar. Muslimin dan muslimat rahmatullah, nak beritahu tentang roh Sultan Abdul Hamid II tu, dia pun sendiri dibesarkan dalam Endirun dan juga Dev Sirme, istilah dia, sehingga menjadi pasukan elit tentera seawal usia sekolah rendah. Ini ilmu kepimpinan yang ketenteraan yang ada dalam istana. Okey, tuan-tuan, kita beralih kepada sumbangan. Landasan stesen kereta api Hijaz. Sebelum saya terlupa dan sebelum tuan-tuan terlena, jom kita tengok dulu. Saya kongsikan dari saya belanja. Nah, abang tu. Okey. Ini adalah stesen jalur Hijaz yang telah membumi di bumi Madinah. Yang saya ketika ni baru pergi ni minggu lepas. Saya baru balik. Jadi bom Madinah tu tak hilang lagi. 1840 dibina. Inilah air tangan Sultan Abdul Hamid II. Okey. Yang menjadi tanah wakaf umat Islam. Tuan-tuan, di tanah dan di bumi ini ada tanah wakaf yang dimiliki dan dipunyai oleh seluruh umat Islam, termasuk Bani Melayu seberang jaya 9 ni. Yang pertama Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tanah wakaf. Yang kedua Masjid Hagia Sophia, dan yang ketiga adalah stesen jalur Hijaz. Sebab tu Bani Saud hari ni sampai hari ni tak berani bom sebab kawasan ni tak boleh dihancur. Memang tak guna dah. Dah bersawang tuan-tuan, tetapi tak boleh jual, tak boleh hancur, tak boleh bakar, tak boleh musnah, tak boleh nak ganti dengan hotel. Jalan kaki tak sampai 15 minit daripada Masjid Nabawi sampai stesen jalur Hijaz. Saya sampai tu hanya saya sahaja dan ada satu jemaah Turki. Saya saya tanya, I'm the lover researcher of Ottoman Empire. Dia main peluk ni, Wallahamdul, semua keluar Turki, dia minta saya cerita sikit. Dalam 2-3 minit. Inilah momen yang Allah izinkan di bumi Madinah. Ini adalah stesen jalur Hijaz yang diilhamkan oleh baginda almarhum Sultan Abdul Hamid II, yang hari ini dan saat ini tuan-tuan hanya menjadi kenangan dan nostalgia setelah Bani Saud mengambil alih kota Hijaz, bumi Hijaz menjadi bumi Saud. Maka sejak itulah stesen jalur Hijaz dimansuhkan penggunaan dia sebab ada campur tangan Inggeris, sehingga kan Syarif Husin yang menjadi raja, yang menjadi pemilik bumi Hijaz yang terakhir berketurunan Bani Hashim, disogok dan dimomok dan diprovok oleh Inggeris bahawa hang jangan biar
stesen jalur Hijaz ni dibiarkan diguna pakai sebab dia akan mengancam populariti dan kedudukan engkau sebagai Raja Hijaz. Sebab ini Turki yang buat. Syarif Hussein, kita taklah membincangkan karakter kenapa dia terpengaruh dengan Inggeris ketika itu sehingga akan betul akhirnya dimansuhkan. Rupanya itulah manipulasi yang digunakan pakai oleh Inggeris ketika nak berlaga lah. Nak berlakunya perang saudara antara Turki dengan Arab, maka dimomokkan bahawa Syarif Hussein hang kena apa saja Turki buat hang kena benci. Termasuklah sentuhan tangan almarhum Sultan Abdul Hamid II. Sampai hari ini. Dan tak ada satu travel pun yang saya jumpa dimasukkan dalam itinerary dia. Tu yang saya sedih. Tak tahulah mungkin orang lain tak minat tajuk Ottoman ni. Kita pula pejuang Ottoman. Jadi kena ada ni, kena masuk. Tu saya ajak jemaah. Saya baru ni sebab ada videografer follow, jadi saya buat rakaman tu tak siap lagi. Yang nak bagi kat Ustaz Anas edit. Saya ada rakam dalam 4-5 minit dokumentari. Okey tuan-tuan, inilah bekas stesen jalur Hijaz yang dibina pada tanggal, tapi tak dengar video kan. Tak apalah, kita tengok sikit ya. Walaupun tak dengar kan, insya-Allah. Pakai mic. Ha? Oh ni. Yang kecil tarik. Macam mana? Kecil biar. Macam ni. Tak kat mana? Kat setengah dekat mana tu? Tak apalah, tak apa. Tak apa. Tak apa, tak apa. Oh. Tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Tuan-tuan tengok je lah. Okey, saya cerita. Stesen jalur Hijaz ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibina pada 1840 dan siap sekitar 1900 Masihi dan dirasmikan sekitar 1908 Masihi. Apa yang ada, tujuannya adalah yang pertama membawa jemaah haji daripada menghubungkan Dimash dan Damsyik sehingga ke Jordan dan sehingga ke mana? Sehingga ke bumi Anatol, bumi Hijaz, Istanbul, Jordan sampai ke tanah Madinah. Okey, ini antara tujuannya. Jadi daripada dulu ambil masa 40 hari, dengan asbab ada kereta api ini, maka disingkatkan menjadi 5 hari perjalanan. Daripada sebulan lebih. Punya berjasanya, manfaatnya benda ni, Sultan ni. Almarhum Sultan membuat genius dalam membina rangkaian stesen jalur Hijaz 1840. Tuan-tuan pemaklum, Hijaz ni bila saya sebut Hijaz, tuan-tuan faham arah Saudi hari ni lah. Faham yang tuan? Hijaz adalah Haramain, Mekah, Madinah. Okey. 16 juta USD dolar. USD lah. 16 juta USD, 16 juta dolar. Kos untuk pembiayaan dan pembinaan dikutip antaranya pembinaan dan sumbangan daripada tentera sendiri tuan-tuan. Jadi seri tadi. Sallallahu alaihi Muhammad, dan sebahagiannya adalah sumbangan umat Islam satu dunia. Sebab itulah almarhum Sultan Abdul Hamid II kata, hampa jual, hampa bakar, hampa buat apa-apa dekat tanah ni siap hampa. Dalam ayat mudah kita kata, roh aku akan bangkit menentang hampa. Umpama macam itulah kita kata. Umpama macam tu nak faham, nak bak kata. Sebab ini tanah wakaf umat Islam. Sebab tu tuan-tuan kena pergi. Ni tanah hak milik kita ni. Sebab tu saya pernah sebut, andai kata jatuhnya satu hari nanti bangsa Arab jatuh, bangsa Kurdi dah jatuh, bangsa Turkmen dah jatuh, dan tak ada siapa yang nak membela stesen jalur Hijaz ni, dan kita tengok saja tuan-tuan dah tahu kepentingan, maka tuan-tuan tanggung dosa fardu kifayah. Lah ni tak apalah sebab orang Arab duk jaga. Tak ada siapa jaga, kita wajib bangkit membela dan menjaga. Muslimin dan muslimat Allah. Pernah dibom. Okey, ketika berlakunya dibina oleh 5,000 anggota tentera. Anggota tentera diraja telah membantu almarhum Sultan membina stesen jalur ni. Sallallahu alaihi Muhammad yang makan masa bertahun-tahun, sehinggalah saya sebutkan tadi Inggeris menghasut Syarif Hussein untuk menggagalkan ketika berlakunya revolusi dan juga berlakunya deklarasi Balfour 1913-14 perang dunia, masuk semua celah-celah itulah. Sallallahu alaihi Muhammad, perjanjian Luzern, semua berlaku celah-celah ketika itu. Balfour terutamanya, dan perang dunia 13-14, 1914. Akhirnya tuan-tuan, Inggeris telah berjaya mengebom sebahagian laluan.
Dan bom tu pula bom yang selepas Sultan Abdul Hamid II dilengsirkan. 1909 Sultan dipecat. 1912 wafat. Muslimin dan muslimat, nak beritahu bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah tak ada dah Sultan Abdul Hamid II, baru mereka berani buat apa-apa. Sebelum tu cubaan demi cubaan tak pernah berjaya. Nak bom tu macam-macam, buat main kabat, buat main meriam, buat main segala mak nenek, tapi tak pernah berjaya. Tapi lepas wafatnya Sultan Abdul Hamid II, barulah berlaku dicalari dan dicemari dan dibom. Allah jaga, fasayakfikahumullah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini yang saya kata sayu dan syahdu bila kita pergi tu. Kita rasa macam terasa tengyang-nyang walaupun kita tak pernah hidup sezaman dengan almarhum Sultan Abdul Hamid II. Okey, tuan-tuan, berbicara juga tentang session Jalur Hijaz ni yang telah berjaya membawa jemaah haji, dan juga satu lagi sebelum saya terlupa, stesen Jalur Hijaz ni juga satu saya tertinggal. Dalam ni nampak dia punya railway gerabak asal tu. Dan stesen ni juga diguna pakai untuk apa, tuan-tuan? Di depan stesen ni ada masjid, Masjid Ambariyah. Okey, tuan-tuan akan rasa pelik bila pi Madinah tiba-tiba seolah-olah macam berada di Turki. Sebab ni masjid sentuhan Turki, macam Blue Mosque. Masjid Turki kan macam ni. Tiba-tiba ada di Madinah. Kita rasa ni apa dia ni? Rupanya itulah sejarahnya. Dibina masjid selepas siap stesen Jalur Hijaz ni. Tuan-tuan, jemaah stesen Jalur Hijaz ni juga diguna pakai untuk mengangkut barang-barang kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya perang dengan Wahabi yang sangat keras dan ekstremis, yang setelah berlakunya kita kata pencerobohan, berlakunya ketegangan antara Turki dengan Arab, maka almarhum Sultan Abdul Hamid II nak mengelak daripada diancam jasad Nabi pernah dikasari, jasad Nabi dalam Raudah tu, maqam tu dah berjaya cuba untuk dicuri sebelum jadi apa-apa barang Nabi ni. Sebab tu antara sumbangan lain, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam oleh Sultan Abdul Hamid II ialah memperkasa dan meningkatkan sistem perparitan, sistem air dan sistem keselamatan di Madinah terutamanya. Sebab di Madinah ada jasad Nabi. Dan menjaga kewibawaan, mencantikkan dan membesarkan pembinaan ke Masjid Nabawi yang kali yang terakhir bermula zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Kan Kubah Hijau tu bukan zaman Nabi. Dia main zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, zaman Abbasiyah. Sampailah Zulan Sultan Muhammad Murad II. Sampai yang terakhir adalah pada zaman Sultan Abdul Hamid II. Sehinggalah Masjid Nabawi ada tersergam indah seperti yang kita lihat hari ini. Ada air tangan almarhum Sultan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka itu pun jasa yang perlu kita jaga. Khadamul Haramain. Apa maksud Khadamul Haramain? Khadam, hamba, sanggup memperhambakan. Sehingga kan disebut ketika itu, tuan-tuan, bila dibina sistem air, pernah berlaku kebocoran pada sistem air peparitan air Zam-Zam, Telaga Zam-Zam sebagainya, dan ada kita kata hotel-hotel awal yang dibina, penempatan yang tak sampai air. Maka Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan biayanya sendiri untuk memperbaiki sistem perparitan dan sistem lombong air bawah tanah di bumi Mekah, sehingga kan asbab baginda sampai hari ini masih lancar walaupun dikemaskini oleh Bani Saud ataupun kita kata kerajaan Saudi hari ini. Apa yang dilakukan lagi sentuhan khadimul ataupun khadamul haramain, penjaga dua tanah haram. Itu maksud dia. Setiap pekerja, setiap gaji, setiap bayar-bayar yang datang kerja cari makan, susun Quran, semua tu, semua dibiayai dan ditanggung gajinya sepenuh oleh kerajaan Turki. Bukan pada zaman Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul ini menyambung. Yang mulanya adalah Sultan Selim I, 1517. Sampailah Sultan Abdul Hamid II meneruskan. Sehinggalah pembiayaan costing 17 juta lira paling kurang ketika itu untuk menyiapkan kain kiswah Masjidil Haram, juga di bawah tanggungan dan pembiayaan sepenuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Lama, tuan-tuan. 1517 sampai 1909 lah. Oi, lama. Berapa tahun? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dahsyat tak dahsyat Ottoman ni. Itu pun orang tak ambil tahu lagi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembesaran masjid dan mihrab serta mimbar Masjid Nabawi, saya sebut dah tadi, Kubah Hijau, juga ada air tangan sumbangan dibesar dan dikemas kini. Tuan-tuan, Muslim alaihi Muhammad, daripada Khadamil Haramain kita beralih sikit lagi. Jasa dan sumbangan majlis Sultan Abdul Hamid II. Saya mulakan
saya letak 1817. Walaupun naik takhta 1876. Sebab 1878 kita faham tadi apa? Secara mutlak sultan berkuasa. Sebelum tu semua tu boneka Inggeris di belakangnya. Gerakan pelindung Al-Aqsa. Yang ni pun kita dah sebut tadi, tanah wakaf. Bagaimana setiap inci bumi Palestin, Al-Quds tidak akan dicalari, tidak akan dibiarkan dijejaki walau seinci. Haram kaki hampa masuk. Walaupun dibiarkan tawaran demi tawaran. Hari itu kita pernah tengok sebelum John Biden ni, Donald Trump mengisytiharkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Benda tu mewarisi apa yang dilakukan oleh Yahudi selepas kewafatan Sultan Abdul Hamid II. Jatuhnya Turki, jatuhnya Hijaz kepada Arab Saudi, maka diisytiharkan 1932, masuk 1948, 15 Mei peristiwa Nakbah, rasminya Yahudi masuk penempatan. Maka menitis, saya dapat rasakan ruh baginda seolah-olah rasa macam tidak tenteram sebab hampa sampai hati hampa biar. Aku jaga 33 tahun. 1 inci sebutir pasir pun Yahudi tak boleh masuk. Tiba-tiba hampa biar lepas aku tak ada. Hampa nak jawab apa esok depan aku? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Tawaran yang diberikan datangnya 1889. Presiden, kita kata CEO, bapa kepada Zionis, Theodor Herzl. Tuan-tuan, bapa Zionis Israel ni yang bercita-cita untuk menubuhkan negara haram Israel ketika itu Yahudi, dia apa? Dia bagi tawaran, wahai tuanku, wahai Hun Kerem, Sultan Abdul Hamid Khan, tawaran pertama, tawaran apa? Tawaran kami akan beri pinjaman 8 juta lira setiap tahun. Satu. Yang kedua, kami akan bina, kalau hampa bagi tanah ni walau seinci, tanah kami Yahudi nak masuk ke Palestin, kami akan bina University Al-Quds, pengajian secara percuma. 2. Apa lagi tawaran? Tawaran yang ketiga, hadiah peribadi sultan. Bagi tahu nak apa? Nak Rolls Royce yang berenjin Tesla. Tiba-tiba. Okey? Setakat Tesla tu sekali petik 10 yang datang tahu. Tak heran kan Tesla tu. Abang Tesla sekarang sedang mengerjakan umrah. Semoga beroleh umrah yang mabrur. Tak ada kaitan. Macam mana Tesla sponsor mana ni ya? Duk promo dia pula. Okey, kat mana tadi? Hadiah peribadi sultan, bagi tahulah nak sebanyak mana takhta wanita, kereta. Cukai tahunan, kalau diberikan tanah kepada kami janji, kami berikrar dan berjanji, kami nak bagi 1 juta pound, cukai. Sebab kami bukan Islam. Jizyah, cukai 1 juta pound sterling. Darab 6 lah lebih kurang. RM darab 6. Setahun. Apa lagi? Tadi 8 juta tu pinjaman. Sekarang hadiah 150 juta emas. Emas yang berharga 150 juta pound. Jongkong emas ke apa, gold bar ke apa, yang nilai dia 150 juta pound. Sallallahu Muhammad. Dan tanah-tanah yang Turki dah hilang dalam peperangan Rusia, Romania, Montenegro, Bulgaria, Armenia, tanah-tanah yang dah hilang, termasuklah Cyprus. Kami akan kembalikan tanah-tanah yang hilang. Tuan-tuan, kalau tawaran ni kita dapat, agak-agaklah kalau menteri kita dapat tawaran macam ni. Dengan syarat hang jual tanah. Wahai menteri, dengar elok. Ni tak kata kat siapa, memang tak kata siapa, memang memang kata nak kena kata kat siapa lah kan. Exco MB Perdana Menteri, dengar elok. Habis dah aku malam ni. Kalaulah tawaran ni bangsa lain bagi, Inggeris main dengan syarat hang jual tanah Pulau Pinang ni 1 ekar, 1 inci. 1 inci tak usah apa kan. 1 ekar lah. Tawaran ni, hang jual agama, aku bagi. Ni semua benda ni 8 juta ni, 8 benda ni. Tuan-tuan. Hanya iman yang penentu ketika itu. Tapi apa jawab? Apa jawapan Sultan Abdul Hamid II? Aku mempertahankan tanah Palestin bukan sebab susuk tubuh jasad aku,
Tapi setiap inci bumi Palestin adalah hak milik umat Islam satu dunia. Bukan aku yang memiliki, tapi seluruh dunia Islam memiliki. Dan bukan aku tak kenal, Yahudi ini jika menduduki tanah walau seinci, mereka akan mula menguasai kawasan tersebut sehari demi sehari, sehinggalah mereka akan mula menguasai. Benda itulah yang berlaku pada Mordekhai ketika masuk ke dalam Arab Saudi. Hari ini apa berlaku? Bangsa Saud menguasai Hijaz. Asal dia masuk pinjam tanah aja. Pinjam tanah, jual kacang. Jual kacang. Akhirnya apa jadi hari ini? Tuan kepada tanah walaupun asalnya menumpang. Dasar penumpang Yahudi. Sultan dah nampak beyond forward. Orang dah nampak dah in future nak jadi apa. Itulah kita boleh katakan tasawuf nilai wali, benda yang Allah buka hijab. Sebab tu Sultan, aku tahu dah hampa ni, bukan aku tak kenal. Dalam Old Testament, Nabi Musa dah sebut dah, hampa jangan berjanji dengan Yahudi. Zaman Nabi dah ada dah. 300 mail nak bantu ni. Kami nak bantu wahai Muhammad dalam perang Uhud. Kami janji ni, kami akan tikam kafir Quraisy, kami akan tikam Abu Sufyan, kami janji. Sallallahu alaihi Muhammad. Janji pada otak hang. Tu dia keluar dah. Dalam bahasa mudah kita lah kan. Hang janji. Rupanya Nabi tahu dah. Depa ni yang api dalam sekam, guting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Sebab tu Nabi suruh 300 orang hampa patah balik. Hampa patah balik. Tinggal 700 orang perang Uhud. Kalau tidak Nabi tak mencaturkan macam tu, kalah awal lagi Uhud. Sebab apa? Sebab kononnya main support, tiba-tiba mereka akan pegang tangan. Mereka yang buka laluan. Akhirnya jatuh Melaka. Macam itulah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, benda macam inilah yang kita kena jaga. So, jangan, siapa yang ada tanah, sila hati-hati, jangan jual tanah. Itu pesanan almarhum Sultan Abdul Hamid II. Umpama macam itulah. Tuan-tuan, anggaplah tanah tuan-tuan itu umpama negara Islam. Itu dia. Lepas ni nak jual tanah, tak boleh, ustaz boleh tak pergi jual. Siapa yang sedang berurusan tanah, pergi ambil balik geran, cancel, koyak depan orang nak beli tu. Tu dia. Lawak je. Taklah sampai tahap itu kan. Bincang elok. Maksud saya kepada musuh, kepada sesama Islam, tak apa. Ni kepada musuh ni yang ada mudarat pada agama dan bangsa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pelindung Al-Aqsa. Sebab itulah ketika mana 33 tahun tak ada orang berani. Sehingga kan apa yang berlaku ketika mana berlaku di Perancis. Ini sumbangan sentuhan Majlis Hunkerem. Sebelum kita nak bergerak tuan-tuan, nak tutup tajuk pelindung Al-Aqsa ni, sallallahu alaihi Muhammad, ketika mana datangnya Inggris, Wizurai, kita sebut Wizurai lah, Wizurai ni kita wakil, residen, gubernur, pesuruh jaya, datang menghadap dalam istana Sarai, menghadap bahawa inilah antara kami dah buat satu replika. Kami nak keluarkan Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Sebab Yahudi percaya itulah istana Dajjal. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang berlaku? Sultan Abdul Hamid II dengan menggunakan tangan dia menghancurkan replika yang dibina, yang dicipta oleh wakil Inggeris datang menghadap pada dia. Muslimin dan muslimat Allah. Dari selagi mana aku ada, dalam ayat yang mudah, hampa langkah mayat aku dulu. Takkan ku biarkan seinci tanah ini akan dicemari oleh tangan kalian yang sangat kotor. Muslimin dan muslimat, sumpah keramat. Punya aura Sultan Abdul Hamid II ni, dengar ketukan tongkat dan suara garaunya bila berhadapan dengan musuh, memang ayat mudah kita kata terkencing dalam seluar. Tak ada seorang pun yang berani, tuan-tuan. Berapa orang dah pesuruh jaya yang mai jumpa dia kena tumbuk, jatuh pingsan. Sebab dia bukan tumbuk dengan tangan, tapi dia tumbuk dengan roh spiritual agama. Fasayakfikahumullah ya ghalib illallah. Tumbukan kencang padu seorang pejuang agama bangsa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dia tumbuk musuh Allah, bukan dia tumbuk musuh manusia. Tu jadi lain aura dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sudah sampai ke penghujung. Pengasas gerakan PEN Islamisme. PEN bukan PAN sebutan dia, PEN. PEN Islamisme. Banyak iklan lah ni PEN Islamisme.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Malain tak ada angkat tangan. PEN Islamisme ni apa? Kita tutup dia. Gerakan dan ideologi politik untuk menyokong perpaduan Islam, nak menyokong balik umat Islam dan tanah jajahan yang telah terpecah disebabkan division ataupun divide. Pecah perintah. Yang Inggeris, yang Portugis, yang British dah buat tu. Dan zaman-zaman Portugal lagi, 1492, zaman 1502, zaman-zaman yang dah diwarisi zaman dulu, Sultan dia Abdul Hamid II ni sudah merasai bila jatuhnya Kota Melaka terpecah wilayah. Wilayah timur yang dulunya Islam ni, wilayah kita dah ulang banyak kali dah, kita ulang balik kat sini. Tapi kat sini mungkin pertama kali saya sebut. Bumi timur diislamkan dengan menggunakan dua laluan. Laluan sutra, Silk Road dengan Spice Road. Daripada Hijaz, naik ke Samarkand, naik ke Xi'an, naik ke Beijing. Itu kita panggil laluan sutra, Silk Road. Dalam teks, buku teks dulu. Ada. Kita hafal mati waktu tu. Tapi tak faham pun. Hafal sebab dia nak jawab SPM. Malam ni mungkin baru faham sikit. Laluan yang kedua, Hijaz, Samarkand, Goa, Calicut, Goa, Malacca, Guangzhou ataupun Guangzhou. Dua-dua ni laluan diislamkan oleh sahabat. Nabi ada lagi waktu tu. Seawal 625 Masih. Ada catatan rekod dalam sejarah. Bila diislamkan Portugal dan Spain, dua-dua bergabung. Wahai Spain. Portugis kata, hampa takluk Manila. Kita Kristiankan bumi Manila. Kita Kristiankan bumi fi amanillah. Jadi Filipin. Sempena raja Filipin. Daripada Spain. Kristian lah ia. Wilayah Mindanao apa semua tu. Semua Islam. Sebab tu muka Filipin, tuan-tuan tengok, dia ada muka Melayu. Masuk ke Sulu, dia ada muka Melayu. Sebab memang wilayah kita. What was happen, apa jadi? Cempedak lah jadi nangka. Apa lagi? Tanah timur ni kita kena Kristiankan. Melaka dah jatuh. Belah Thailand. Jom kita budakan dia. Kita non-Islamkan dia. Akhirnya daripada Pulau Bukit menjadi Phuket. Itu tanah Islam. Tanah kerajaan kita. Tanah Melayu. Di bawah kerajaan Kedah Tua bertukar menjadi pulau ataupun Phuket. Phuket tu kita punya. Kalau tidak tuan-tuan pergi shopping ke Phuket, balik kampung. Tanah kita dah jatuh ke wilayah Thailand. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, apa lagi? Burma, negara Islam. Ayo kita Kristiankan, kita Buddhakan. Akhirnya menjadi Myanmar. Dipecah-pecah-pecah, pam. Sibuk dah. Islam dah makin kecil. Umpama makan nasi, Nabi sebut dalam hadis Sauban, hampa makan, hampa ratah, hampa tarik ayam sikit-sikit, tinggal tak ada apa. Tanah wilayah Islam ni tanah tak ada apa. Yang telah diislamkan oleh sahabat-sahabat Sa'ad ibn Waqqas dulu, tinggal tak ada apa dah sebesar ni ya. Akhirnya memikirkan benda inilah, maka timbullah idea gerakan PEN Islamisme untuk menggabung jalin, menggabung agar keluar momentum yang dulunya power macam mana Yahudi, macam mana Inggeris buat dekat semenanjung tanah Arab, terpecah. Dulu semenanjung tanah Arab cantik, kuat, power, berkuasa, padu. Tiba-tiba hari ni Iraq, Iran, Kuwait, Syria habis. Kuwait, Yaman, habis berpecah. Masing-masing jadi negara yang sibuk dengan urusan. Semua disyiahkan. Keliling kelalang Saudi, Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, asalnya Sunni. Apa jadi? Jadi, benda ni yang Sultan Abdul Hamid II nak jernihkan kembali. Maka gabung balik di bawah kepimpinan ketika itu Syekh Muhammad Jalaluddin. Syekh siapa? Syekh Jalaluddin yang menjadi pengasas Jamaluddin Al-Afghani 1900. Waktu itu Sultan masih ada lagi sebab dia yang mewarisi. Maka Inggeris dengan Yahudi menyedari gerakan ni, maka macam hari ni kita kata pertubuhan OIC lah. Macam dunia lah ni kita kata pertubuhan OIC. Pemimpin Islam dunia bergabung. Kalau yang bukan Islam, kalau yang dunia PBB, United Nation. Kalau yang Islam ni OIC. Maka benda ni dulu menghimpunkan ulama Iraq, siapa ulama Sunni dia. Malaysia Timur, siapa ulama Sunni dia. Himpun, gabung, bincang. Apa nak jadi ni? Tanah kita diambil orang. Tanah ni orang nak ambil dah.
baru keluar. Umpama macam itulah. Bagi idea Ustaz, nak buat apa ni? Tok guru semua main. Ini gerakan PEN Islamisme. Tetapi ditentang dan diserang. Sebahagian ulama dalam catatan sejarah wafat on the way nak pergi ke Istanbul. Ketika nak adakan persidangan ni lah tuan-tuan, wafat sebahagiannya digagalkan oleh musuh-musuh. Walan tardha ankal yahud. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka inilah kita sebut sebagai sentuhan-sentuhan magis. Okey, untuk dalam pertemuan akan datang mungkin kita akan bincangkan sedikit silibus untuk kurikulum yang seterusnya, macam kelas SPM ni. Kita akan tengok tuan-tuan cabaran-cabaran utama yang dilalui, yang ditempuhi oleh almarhum Sultan. Tadi malam ni kita hanya membincangkan tentang sumbangan-sumbangan di sebalik idea kritis dan sentuhan-sentuhan magis yang ditinggalkan oleh almarhum yang sampai hari ini berjasa dan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ni menambahkan lagi aliran pahala untuk almarhum. Saya yakin dan pasti mungkin tak ramai yang sembang bincang tajuk Hong Kerim ni. Mudah-mudahan sedikit boleh menghiburkan roh baginda yang bersemadi di mana? Saya pernah sebut, siapa tahu? Jadi untuk menambahkan solidariti kepada almarhum, jadi saya mengajak dan saya menjemput tuan-tuan, saya membuka ruang dan peluang. InsyaAllah pada tanggal 10 Februari sehingga 17 cuti sekolah tahun depan, insyaAllah saya akan memimpin jemaah yang berhajat dan berminat. Iklan ni baru dibuka ni, masih dibuka lah, ada lagi kekosongan. Siapa yang berminat, boleh tak promo? Boleh kan? Okey, bukan dapat pendaftaran malam ni. Tuan-tuan boleh dekat FB, IG saya pun ada. Jelajah Kembara ke Turki Uthmaniyah bersama Ustaz Manis 2024. Bukanlah bersempena, kena pula dengan 100 tahun kejatuhan Uthmaniyah. Jadi perbincangan dan kembara ni memang akan bincang balik. Setiap siri, setiap checkpoint yang kita akan share, kita akan singgah, memang akan membincangkan kepembinaan, pengasas sampailah keruntuhan. Dan trail ataupun laluan jejak, location, itinerary yang saya guna ni adalah yang agak rare sebab jarang, mungkin tak ada travel agent yang menggunakan laluan ni. Sebab kita akan menggunakan laluan Uthmaniyah. Daripada Uthmaniyah timbul, daripada dia mula muncul Sogut zaman Ertugrul tu, sampailah Sultan Abdul Hamid II. Kita akan menziarahi makam-makam semua, bukan semualah, setakat yang sempat Sultan-Sultan Khalifah. Jadi laluan jejak Turki Uthmaniyah 10 hingga 17 Februari 2024. Ada harga kat situ, jadi saya tak sebut kat sini, tuan-tuan tengok aja. Sebab kalau sebut harga saya, dia nampak macam bisnes dalam masjid. Jadi hanya untuk iklan sahaja. Sallallahu Muhammad, tak apa boleh rujuk lepas ni. Mudah-mudahan adalah dalam kalangan kita ni sebagai kesan dan hasil daripada kuliah Uthmaniyah kita, kok-koklah ada yang boleh follow ke sana dan kita sambung perbincangan depan mata. Yang antara yang kita akan lawati ialah Muzium Panorama 1453 dan Muzium Artileri yang menghimpunkan artileri dan infanteri, barang-barang tentera yang diguna pakai asal ketika misi pembukaan dan misi penaklukan Konstantinopel. Masih ada sampai hari ini. Jadi insya-Allah aku qaula hadza, pun maaf. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa du'aan maqbula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.